Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa pernah dengar kisah John yang terperangkap dalam gua Natipati dan kemudian dia meninggal? So cerita yang Nina nak cerita kejap lagi lebih kurang sama je. Kisah pasal John ni Nina dah pernah cover masa awal-awal buat YouTube dulu, dah lama sangat dah. Rasanya video tu Nina dah pun take down, Nina rasa lah. Jadi kalau korang dah follow Nina daripada dulu lagi, korang memang tahulah, korang memang dah pernah tengok video tu. Tapi kalau korang nak Nina ceritakan sekali lagi, korang boleh je komen dekat bawah. Story kali ni dah terjadi lama dah, lagi lama dari kisah John, iaitu pada tahun 1925. Lelaki ni dia terperangkap dalam gua hingga menyebabkan berpuluh-puluh ribu manusia datang ke situ untuk melihat dia diselamatkan. Sebelum Nina mula cerita, jangan lupa untuk subscribe dan like sekali sebagai tanda korang support Nina. Barulah semangat sikit Nina nak lanjut cerita baru dekat korang. And so without wasting any time, let's get started. Floyd Collins merupakan cave explorer ataupun penjelajah gua yang berpengalaman. Sepanjang dia menjadi cave explorer, dia telah menjumpai beberapa penemuan yang terpenting, termasuklah gua kristal yang besar. Tapi kan bila dia meninggal, bukan pencapaian dia yang orang ingat, tapi orang ingat macam mana dia mati. Dia mula explore gua ni masa dia berusia 6 tahun dan dia terus dengan hobi dia sampailah dia dewasa. Dengan hobi dia ni, Collins dah buat banyak duit dan sebab itulah semangat dia nak terokai gua tu jadi semakin berkobar-kobar. Tapi siapa sangka dengan hobi dia yang gila dan berbahaya ni akhirnya menyebabkan nyawa dia telah menjadi taruhan. William Floyd Collins lahir pada 20 Jun 1887 di Kentucky, Amerika. Mak dia bernama Martha Collins, manakala ayah dia pula bernama Lee. Mak ayah Collins ni sebenarnya mempunyai sebuah ladang yang berdekatan dengan gua Mammoth. So setiap kali Collins ke ladang mak dan ayah dia, dia teringin sangat nak explore gua tu. Biasalah kanak-kanak kan, dia punya perasaan ingin tahu tu sangatlah kuat. Even sampai sekarang gua Mammoth ataupun Mammoth Cave ni masih lagi ada dan masih lagi menjadi tempat pelancongan. Berbalik kepada cerita kita tadi, disebabkan perasaan ingin tahu tu sangatlah kuat, akhirnya si Collins ni pun masuklah ke dalam gua tu. Tapi perbuatan dia ni tak pernah dilarang oleh mak dan ayah dia. Tak macam kita, kalau kita ni nak explore gua yang orang tak pernah masuk, mesti mak dan ayah kita larang gila-gila kan. Diorang mesti akan cakap, kau jangan pandai-pandai nak masuk dalam gua tu, entah-entah ada ular ke, anaconda ke, tak pun bunian dalam tu. Tu pasal lah bila kita dah besar macam ni, kita tak berani nak masuk tempat yang bukan-bukan sebab kita dah overthinking. Sampailah pada tahun 1917, masa ni Collins dah pun berusia 30 tahun. Dia telah terjumpa sebuah gua kristal yang besar di bawah ladang keluarga dia. Jadi dia pun terfikir, maybe gua kristal ni boleh mendatangkan hasil dan keuntungan untuk dia. Jadi apa yang dia buat, dia cuba bangunkan gua tadi dan dia telah menjadikan tempat untuk orang datang melawat ataupun melancong. Bila orang tempatan dengar pasal gua kristal ni, diorang lagilah excited nak masuk dalam tu. Masa ni lah John akan kenakan bayaran dan dia akan bawa diorang ni masuk ke dalam gua. Bila cerita pasal gua kristal ni mula tersebar di merata-rata tempat, so ramailah cuba nak take advantage. Pada tahun 1920, penduduk tempatan dekat situ pun mula meneroka gua dan membuat sistem yang sama macam Collins. Lama-lama bukan Collins seorang je yang buat bisnes teroka gua. Diorang pun mula buat benda yang sama dan benda ni dah mula jadi saingan. Masing-masing dah ada gua sendiri, customer sendiri. Kalau dulu Collins seorang je yang buat. Tapi bila diorang tengok Collins ni dah boleh buat duit dengan gua je, so diorang pun nak cuba nasib juga. Last satu Amerika dah ada lawatan masuk ke dalam gua, tapi still jugalah si Collins ni adalah pelopor yang pertama. Masa ni lah tercetusnya perang gua bila ramai orang gigih nak explore gua-gua yang baru untuk buat bisnes. Collins dah mula rasa tak puas hati dan rasa tercabar sebab bisnes dia dah mula tergugat. Jadi dia nekat untuk menjadi yang teratas dan explore gua yang lagi berbahaya. Masa ni dia dah mula fry sebab income dia dekat gua kristal tu dah semakin merosot sebab ramai orang dah mula ke gua-gua yang berdekatan. Ada satu gua yang baru dibuka ni, boleh dikatakan pancung jalan nak ke gua si Collins ni lah. Dan gua tadi ni telah dimiliki oleh orang petani dekat situ yang bernama Beasley Doyle. Doyle punya gua ni lagi dekat dengan jalan utama, so kalau orang nak ke gua Mammoth ni memang kena lalu depan gua dia dulu. Even gua kristal Collins ni pun sebenarnya agak jauh daripada jalan utama, so that's why lah kenapa ramai orang memilih untuk menyinggah dekat gua si Doyle ni berbanding gua Collins. Jadi Collins dengan Doyle ni pun berbincang lah dan bersepakat untuk mengembangkan gua dorang yang dia beri nama sebagai gua pasir. Kali ni dorang bersetuju untuk membahagikan keuntungan sama rata, so tak ada siapa yang rugi. Pada 30 Januari 1925, Collins pun telah masuk ke gua pasir buat kali pertama dengan menggunakan lampu minyak tanah je. Laluan ke dalam gua pasir ni tersangatlah kecil, sempit dan berbahaya. Ada satu masa dia masuk ke laluan tu, si Collins ni terpaksa kempiskan perut dia. Kalau dia tak kempis perut, dia tak boleh masuk. Boleh dikatakan dia memang struggle gila-gila lah nak masuk ke dalam gua ni sebab gua tu sangatlah sempit dan tak sesuai untuk manusia masuk. Bawah gua tadi tu sebenarnya ada satu ruang yang besar macam Colosseum yang terletak 300 kaki dari pintu gua dan ketinggian 80 kaki. Jadi ruang tadi ni telah dijumpai oleh Collins dan dia memang happy gila lah masa tu. Dia dah boleh imagine yang bisnes dia akan berkembang dan berjaya, so ramailah yang
akan datang ke situ. Tak lama lepas tu tiba-tiba dia punya lampu pelita ni nak terpadam. So dia pun cepat-cepatlah dan berlari keluar dari situ. Dalam keadaan yang kelam kabut tu, pelita dia terjatuh pula guys. So dia pun cubalah nak ambil pelita tu dalam keadaan dia merangkak, tapi kaki dia secara tak sengaja telah mencabut batu seberat 12 kilo. So batu tadi tu telah menghimpit buku lali dia dan membuatkan si Collins ni tak boleh nak bergerak. Dia cuba tarik kaki dia berkali-kali tapi tak berjaya juga. Sehari kemudian, anak lelaki Doyle ni telah mendapat berita pasal si Collins ni masih terperangkap dalam gua. So berita pasal ni kejap je terus viral satu Kentucky dan ramailah yang datang ke sana untuk tengok. Ada yang cuba menolong dan ada juga yang datang untuk tengok je dan melihat penyelamat ni masuk ke dalam gua. Masa ni engineer, ahli geologi dan pelombon cuba gali lubang yang baru untuk sampai ke Collins tapi diorang gagal. Diorang boleh berkomunikasi dengan dia tapi diorang tak ada cara nak keluarkan dia dari situ. Setiap hari semakin ramai manusia yang datang ke situ untuk melihat misi menyelamatkan Collins. Dah cecah ribuan orang dah. Pintu gua tu pun dah sesak dengan puluhan ribu penyelamat. Pada masa yang sama ada juga yang menyempat menjual makanan, minuman dan juga cenderamata dekat orang yang ada dekat situ. Kalau ikut laporan daripada pengawal kebangsaan Kentucky, jumlah orang yang berkumpul dekat gua tadi tu mencecah 50,000 orang guys. Memang tak pelik lah kalau ada orang buat bisnes jual makan minum kat situ kan. Jadi ada seorang wartawan yang bernama Miller berjaya menyusup masuk ke dalam gua tadi dan dia sempat membuat Collins. Disebabkan usaha dia tadi, Miller ni telah menang hadiah Pulitzer Prize. Jadi Miller ni pun cerita pengalaman dia semasa dia jumpa Collins dekat dalam gua. Dia kata masa dia sampai dekat situ, dia dapat lihat wajah Collins ni yang tengah menderita dan menahan sakit selepas beberapa jam terperangkap. Masa tu mulut Collins dah mula biru dan muka dia tersangatlah pucat. Tapi itulah, walaupun bermacam-macam usaha yang dibuat oleh pihak penyelamat tapi semuanya gagal. Tak ada apa yang diorang boleh buat pada masa tu sebenarnya. Diorang hanya boleh berusaha dan reda je. Pada 4 Februari pula, sebahagian shilling gua telah pun runtuh dan sekaligus telah memisahkan Collins dengan pihak penyelamat. So kiranya usaha nak menyelamatkan Collins tu jadi semakin susah. Kemudian pada 16 Februari pula, penyelamat telah berjaya masuk melalui lubang yang menegak yang diorang korek dan diorang telah pun terjumpa Collins. Pada masa tu Collins ni berada 55 kaki ke bawah. Selepas 17 hari terperangkap, pada hari ke-18 akhirnya Collins pun dah tak bernyawa. Masa diorang jumpa dia, tak ada bunyi yang keluar daripada Collins, tak ada pernafasan, tak ada pergerakan, mata dia pun cengkung, kelitihan yang melampau dan kebuluran. Impian Collins nak ubah gua dia sedia ada ni untuk menjadi lagi famous. Tapi ironinya, selepas dia mati, gua kristal dia jadi semakin famous. Walaupun pihak penyelamat dah jumpa Collins, tapi diorang ambil masa 2 bulan lagi untuk keluarkan dia daripada situ. Selepas dia diembam ataupun diawetkan ke, jasad dia telah dikebumikan secara rasmi di ladang parents dia. Lepas dia dah mati, dah dikuburkan pun, masih ada perkara pelik yang terjadi. Orang kata apa? Mati pun tak senang. Pada tahun 1927, ada seorang businessman ni yang telah membeli gua kristal tadi dan telah korek kubur Collins. Korang tahu apa yang dia buat? Lepas dia korek kubur Collins ni, dia korek, dia letakkan dalam keranda kaca dan letak di tengah-tengah gua untuk menarik ramai lagi pelancong. And then pada 23 September 1927, ada pula seseorang ni cuba nak curi jasad si Collins tapi dia tak berjaya. 2 tahun kemudian pada 18 Mac 1929, sekali lagi ada cubaan untuk mencuri jasad Collins, tapi kali ni pencuri tu berjaya. Pihak berkuasa berjaya mengesan jasad si Collins, tapi kaki dia telah hilang pula semasa misi menyelamatkan jasad dia. So maybe pencuri tu sebenarnya nak kaki dia je kot kan, sebab kaki dia hilang macam tu je. Akhirnya nasib malang si Collins ni pun berakhir pada tahun 1961 apabila Taman Negara telah pun memberi Crystal Cave. Jasad dia diorang telah makamkan dekat situ dan siapa nak pergi melawat pun memang tak boleh sangat, kiranya terhad lah. So sejak dari hari tu dah tak ada lagi orang gila yang nak pergi curi mayat si Collins ni lagi. Orang barat ni sebenarnya agak gila juga Diorang ni berani tak ambil risiko yang sangat besar, terutamanya melibatkan nyawa diorang untuk explore tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang orang tak biasa masuk sebelum ni. Dan yang paling gila tu, lepas orang tu dah mati, boleh pula ada orang pergi korek kubur, buat pameran, lepas tu belum lagi masuk yang nak curi jasad dia lagi. Memang gila lah sebenarnya. Jadi guys, ni rasa itu sajalah untuk hari ni. Kepada korang yang suka dengan video yang Nina kongsikan hari ni, jangan lupa untuk komen dan like juga dekat bawah sebagai tanda korang support Nina. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe, make sure korang subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.